the Minister of Youth and Sports Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Yang berhormat Senator Tuan Gan Peng Chio, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Malaysia, His Excellency Mr. Simon Featherstone, the British High Commissioner to Malaysia, Yang Amat Berbahagia Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, Chef de Mission, Kontijen Negara Kesukaan Olimpik, Bahagia Dato' Sani Abdul Karim, rakan-rakan daripada Kementerian Belia dan Sukan, Ketua Pengarah MSN, seterusnya saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan kasih sekalian. Pertama, saya ucap terima kasih, tahniah dan syabas khususnya kepada MSN yang menganjurkan satu lagi acara penting selepas menganjurkan satu acara yang begitu hebat malam tadi mengenai anugerah Sukan Negara. Tahniah dan syabas kepada Majlis Sukan Negara. Dan saya kira inisiatif yang dianjurkan pada hari ini untuk melancarkan detik 100 hari ke arah Sukan Olimpik London 2012 cukup besar artinya. Kerana bila saya lancarkan detik 100 hari, besok saya kena lancar pula detik 99 hari, lusa saya kena lancar pula 98 hari. Tapi it's the beginning of the countdown. It create the excitement, definitely it create the awareness among Malaysia that London is very important from 100 days, from 2 days onward till another 100 days. Dan pada hari ini juga kita akan melancarkan Secretariat. Just now, His Excellency asked me what's the purpose of the Secretariat. We talk about this is the place where we monitor, we decide on logistics, the preparation, the training, and he asked me whether through Secretariat we can make our ticket booking or whatever it is. So he said, no, I'm not sure, because yesterday a lot of people came to me and asked me, we want to go to London, but we cannot get the ticket. We go through the net and the net said all sold out. We managed to get a few tickets for badminton. Perhaps it cost me about 600 ringgit for bronze medal, bronze and silver, bronze medal kind of tournament, which we're not sure whether Malaysian will be in or not. So a lot of confusion about that. So this is among other things that we have to explain to the people that London Olympic is something different than the previous Olympic, how it works, the structure, how it organized themselves, which we think that is going to be part of the modern Olympic, modern way to organize such a big event. How people look at event like Olympic is a big business, big industry, and people accept it. Then when we talk about that, we say that we learn a lot of things about London Olympic itself. Sebab itulah apabila ditanya saya apa yang Sekretariat ini boleh buat, apa kementerian boleh buat, saya kata kalau orang nakkan tiket ketika Perdana Menteri Britain datang kemari, kalau saya beritahu pada Perdana Menteri kita, even if I ask our Prime Minister to ask the Prime Minister of Britain, His Excellency David Cameron, when he was here just now, a few days before, I don't think our Prime Minister and the Prime Minister of British will be able to help us when it comes to ticketing. It is bigger than that. Tapi walau bagaimanapun, bagi saya yang paling penting sekali apabila Sekretariat ini dibina, apabila countdown 100 hari ini dibuat, ialah bagaimana untuk menyiapkan persiapan, terutama sekali persiapan the support team, golongan yang memberi bantuan dan sokongan untuk melihat atlet kita memberikan yang terbaik. Pada hari ini kita dimaklumkan 19 orang sudah pun menempahkan tiket menjadi Olympian Malaysia
yang pertama. Kita ucap tahniah dan syabas kepada 19 orang dan 12 orang bagi para Olimpian. Kita ucap tahniah dan syabas kepada mereka juga. Dan kita jangkakan lebih ramai lagi apabila pilihan yang terakhir dibuat untuk pemain-pemain badminton kita. Satu acara yang kita rasakan mempunyai harapan yang besar untuk membuahkan pingat dan harapan untuk melihat emas yang pertama dapat dilahirkan untuk negara. Artinya kalau kita dapat menghantar tambahan 7-8 orang lagi, insya-Allah pada kali ini kontingen kita mungkin akan berkembang kira-kira 27 orang, kalau boleh biarlah sampai 30 orang berada bersama dengan Yang Amat Berbahagia Tun Ahmad Sarji di dalam barisan kontingen negara. Dan kita rasa Malaysia adalah sebuah negara yang tidak ketinggalan, mungkin tidak sangat hebat, tetapi kita adalah negara bersukan yang akan dihormati. Dan saya percaya Tun Ahmad Sarji akan membawa panji-panji kita untuk membawa maruah yang kita sandarkan pada beliau. Semalam ada saya sebut sepatah perkataan membezakan antara good athlete and great athlete. There is thin line yang membezakan. Ada suatu pemisah yang sangat nipis yang membezakan seorang good athlete dengan great athlete. Good athlete kita punya ramai, tetapi great athlete ataupun atlet yang terunggul, ini yang akan kita lahirkan dan kita mahu dilahirkan di Sukan Olimpik ini. Perbezaan ini sudah tentu, untuk memecahkan perbezaan ini saya kira amat sukar sekali. Kerana nak menjadi great athlete ini amat sukar sekali. Perbezaan antara Chong Wei dengan Lindan mungkin tak banyak beza, tetapi macam mana nak pecahkan supaya setiap kali berlawan Chong Wei tidak kalah lagi. Perbezaan antara Azizul dengan Chris Hoy saya lihat tak banyak beza. Saya percaya Azizul boleh mengalahkan Chris Hoy kali ini. Minta maaf. Sorry, Azizul. Chris Hoy is a great athlete from Britain, but I'm sure that we'll be able to produce a greater athlete from Malaysia. We have that potential. Kita lahirkan ramai lagi pandalila Rinong yang sudah beberapa kali mencatatkan pingat perak di dalam kejohanan antarabangsa, peringkat dunia dan sebagainya. Tidak ada sebab pandalila kali ini tidak boleh membuahkan emas juga yang pertama untuk negara. Artinya cabang-cabang untuk kita melihat kita dapat melahirkan great athlete sebenarnya di dalam jangkauan kita. Saya percaya keadaan berbeza. Zaman saya kecil-kecil dahulu, kita hanya menjadi penonton pada zaman TV hitam putih. Apabila pasukan bola sepak negara pertamanya menjadi antara kontingen negara ke Sukan Olimpik di Munich dalam tahun 70-an, kita hanya seronok bahawa wah, Malaysia sudah ada di kalangan atlet dunia. Tetapi pada waktu itu, kalau kita buka di dalam carta medal tally, kita rasa kita tidak pernah mengharapkan bahawa di dalam medal tally tersebut nama Malaysia dicatat. Sebutlah nama Amerika Syarikat di atas, Rusia, Soviet Union pada waktu itu di atas, China, Cuba, Great Britain, Australia dan sebagainya, tetapi nama Malaysia tidak pernah kita mimpikan. Sehingga dalam tamasya di Barcelona dalam tahun 1992, pertama kali apa yang disebutkan kekosongan Malaysia, dahaga dan kegersangan Malaysia untuk mendapat pingat yang pertama dipecahkan apabila badminton melalui Razif Jalani pertama kali mendapat pingat, walaupun pada waktu itu pingat gangsa. Tahniah dan syabas kepada badminton. Dan badminton terus memberi jawapan, ya, Malaysia boleh berada di kalangan penerima medal tally kerana
daripada 170-180 negara. Bila sudah ada, walaupun mendapat gangsa, kita sudah berada lebih, kerana terdapat beratus berpuluh lagi negara yang tidak ada langsung. Tetapi daripada mendapat perak, mendapat emas, sudah mendapat perak, ranking negara naik lebih tinggi. Dan saya percaya sebab itulah impian kita pada kali ini, bukan sekadar kita sudah memecahkan suatu kegersangan 20 tahun lalu yang Malaysia tidak pernah berada di kalangan negara yang mencatatkan negara yang ada di dalam senarai medal tally. Kita sudah berada, tetapi kali ini kita mahu melihat pertama kali bahawa satunya kita mendapat emas yang pertama, dan yang keduanya kita akan dapat medal tidak bergantung hanya satu acara. Tidak mustahil, bukan saja badminton, basikal kita, memanah kita, terjun kita, mungkin yang lain-lain tidak mustahil kita akan dapat hasilkan lebih daripada sekadar satu medal di dalam Olimpik London 2012 ini. Malaysia! 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 Dan saya percaya maybe there's also a difference between Good Britain and Great Britain. Good Britain will be a good host for us, but I'm sure the hosting of London Olympic this time will be something different, something to be remembered, something for us to praise. Yes, Great Britain is real Great Britain in organizing such a big event. I had the opportunity just about a month ago visiting the venue. One among other things, when I ask people why you use Stratford as the place, which is the eastern part of London, is least developed part of London. A lot of things that I learned, a big concept, a big ideas came from the London Olympic. Olympic is not about the racing, about to test who is the fastest, who is the tallest, who can win more and more medals. You talk about restructuring of the people, restructuring of the society. How you get the setup of international station where people can travel from Paris to London within a day, within 2 hours. So you don't have to be there. You can travel there in the morning and come back in the evening, for instance. These are the things that we think that we can learn a lot from Britain. Then of course we can say that it's not only good Britain, Great Britain, if something that Malaysian can really remember, that through this London Olympic in Great Britain, will be able to produce the first gold medal for Malaysia. Dan kita katakan ini adalah bukti bahawa London Olympic adalah Olimpik yang akan melekat di dalam fikiran kita, yang akan melekat di dalam hati kita, bahawa Malaysia berada satu tahap yang lain. Malaysia akan memberikan suatu keyakinan orang lain boleh, kita juga boleh melakukan. Dan saya percaya ini boleh dilakukan kerana kita adalah tim bersama yang baik, yang boleh menunjukkan kita paling mampu untuk melakukan, dan inilah masanya untuk kita melakukannya. Saya ucap terima kasih banyak, tahniah dan syabas kepada semua. Saya ucapkan selamat berjuang, selamat mencapai matlamat kita di Sukan Olimpik London 2012 ini. Thank you very much. Terima kasih yang berhormat Datuk Seri.